Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bahagia Dato' Muhammad Raziful Yunus, Pengerusi Lembaga Pembangunan Amanah, YAPI dan seluruh Lembaga Pembangunan Amanah. Bahagia Profesor Dato' Dr. Saadiah, Pengerusi FSY 2024 dan seluruh jawatan yang bekerja keras. Bahagia Encik Amir Ali Bali Muhammad, CEO Ketua Pengarah YAPI dan seluruh jawatankuasa pengurusan mereka, ahli panel, seluruh tamu, peserta dan hadirin FSY 2024. Tukang gemuruh kepada semua kerana hadir berada di penghujung FSY 2024. Saya diminta oleh pengurusi penganjur bahawa tak perlu perkenal panjang-panjang biodata ahli panel kita pada petang ini kerana semua mereka ikon-ikon penting yang telah dikenali ramai. Walau bagaimanapun saya sebut nama dia lah kan. Panel kita yang pertama adalah Puan Hajah Fadilah Endah Sulaiman, pengasas Siti Khadijah. Tepukan gemuruh untuk beliau. Panel kedua kita adalah Encik Ardi Syafiq Muhammad Arsyad, pengasas Nimrock Holding. Silakan, yang di hujung sana. Encik Ardi Syafiq. Dan panel ketiga kita, Encik Hafiz Hugh, CEO Kumpulan Syarikat TDC. Apa TDC nanti dia explain sedikit dekat saya kan. Bukan Terengganu Development Corporation, bukan. Perhatian sekalian, ini sesi yang kita agak santai sedikit di penghujung bersama Datuk Razif kita dan Prof. Saadiah dalam bahasa Melayu supaya diorang kata ada lebih roh tu kan. Nak cerita inspirasi. Tajuk kita pada petang ini adalah soal dari segi epik kejayaan usahawan, inspirasi dan motivasi. Dan saya Mustafa Kamil Ayub selaku pengurusi Institut Keusahawanan Negara, singkatannya INSCAN. Jadi saya fikir kita telah perkenalkan tadi ketiga-tiga panel. Format kita kali ini berbeza sedikit. Setiap panel akan berbicara 10 minit. Dan kemudian kita buka untuk Q&A ataupun might be on the screen ataupun direct soalan daripada from the floor. I think lebih baik direct sebenarnya sebab kita nakkan inspirasi dan semangat daripada ketiga-tiga ikon yang ada di hadapan. Sebab tajuknya pun epik kejayaan usahawan, inspirasi dan motivasi. Hadirin sekalian, kalau kita sebut soal epik ini sebenarnya dunia alam serantau, Asia Tenggara, Nusantara, ASEAN sekarang ini merupakan satu medan keusahawanan yang cukup hebat di abad ke-16, 15, 16 dahulu. Dan ini kita perlu revisit balik. Dan tiga tokoh di hadapan ini saya yakin insya-Allah boleh mengorak langkah ke hadapan sebab terutamanya orang Melayu di alam Nusantara ini mereka merupakan pedagang, pelayar dan pahlawan yang hebat terutama di Empayar Melaka dan lain-lain kesultanan yang ada di Asia Tenggara pada waktu itu. Tom Perez sebagai contohnya mencatatkan pelabuhan Melaka mampu menampung 2,000 kapal satu-satu masa. Dan juga ada 60 suku bangsa yang berhimpun di pelabuhan Melaka pada waktu itu. Dan 84 bahasa dituturkan yang membayangkan betapa entry portnya, betapa internasionalnya pelabuhan Melaka pada waktu itu. Jangan ingat Melaka ni Melaka sekarang kan. Melaka dulu sampai ke Cambodia tu, sampai ke Kedah. Itulah Empayar Melaka. Jangan kita ingat Melaka sekarang ini. Jadi kita bayangkan betapa hebatnya mereka pada waktu itu. Dan saya fikir ketiga-tiga tokoh kita ini akan boleh revisit bagaimana mereka mengorak langkah inspirasi daripada mereka menggerakkan kejayaan keusahawanan mereka. Manakala Meiling Rezloff, beliau mengatakan, Melaka flocked together every year in Malacca, which was then the center of inter-Asia-Asian trade. Maknanya waktu itu perdagangan yang ada seantero Asia dan dunia kemudian juga. Sebab itu Portugis, Belanda, Inggris datang, Spanyol datang. Kesemuanya sebenarnya kehebatan perniagaan yang ada di alam rantau kita ini
yang mengakibatkan mereka datang. Saya yakin tadi pun dah bincang ringkas dengan Puan Fadilah. Beliau juga akan mengembang sayap Siti Khadijah seantero dunia katanya, insya-Allah. Tepukan untuk beliau. Manakala Duarte Barbosa, dia kata Bandaraya Melaka dan pelabuhan adalah merupakan pelabuhan terkaya di dunia. Terkaya di dunia. Serta barangannya datang daripada seluruh dunia. Saya fikir, saya yakin bahawa forum serantau pada kali ini di bawah kelolaan Yapim, kita mau mengembalikan kegemilangan itu. Kekuatan itu kita ada. Dan rantau alam Melayu ini, bagaimana diungkap almarhum Malik bin Nabi, merupakan antara rantau terpenting dunia Islam. Dan di bawah pimpinan PMX kita, saya yakin dengan rangkaian beliau miliki, maka insya-Allah kita boleh mengembalikan, menapak suatu kejayaan yang baru insya-Allah. Jadi oleh demikian, saya ingin ringkaskan bahawa pada waktu itu telah wujud masyarakat usahawan tersohor dan pertahanan yang cukup hebat pada waktu itu di Melaka. Namun pengkhianatan telah menghancurkan kecemerlangan perniagaan usahawan yang ada di sana dengan sejumlah penjajah selama 446 tahun. Dan sekarang kita ingin membina semula kekuatan ini, dan insya-Allah saya akan ketiga-tiga panel kita dengan pengalaman mereka yang panjang berjaya from zero to hero, insya-Allah mereka akan kongsikan. Dan untuk itu saya kira tagat yang tak perlu saya sebut, saya kira kita terus dengan ahli panel pertama kita, Puan Hajjah Fadilah, yang merupakan pengasas kepada Siti Khadijah, yang kita ingat dan nampak dia punya iklan seantero Malaysia kita kan, di tepi jalan highway. Jadi tanpa melengahkan masa, dalam sekitar 10 minit beliau akan berkongsi dari segi pengalaman, inspirasi, motivasi bersama dengan kita usahawan serantau yang berhimpun pada 2-3 hari yang lampau. Silakan tanpa melengahkan masa, tepukan untuk yang bahagia Puan Hajjah Fadilah Enda Sulaiman, pengasas Siti Khadijah. Terima kasih Cik Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai inspirasi, nak 5 ke nak 7 saya cerita ini? 7. Siapa jawab 10? Sebab tak ada dalam soalan. Itulah luar biasa. Melayu kena hebat. Luar biasa. Jawapannya tak masuk dalam soalan yang saya bagi tadi. Bukan 5, bukan 7, tapi nak 10. Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Betul, kita kembalikan kegemilangan kita. Sebenarnya SME ini menyumbang GDP paling besar dalam ekonomi negara. Dan juga SME ini menyumbang peluang pekerjaan pun paling besar dalam negara. Maka seharusnya lah pihak kerajaan membantu SME ini untuk terus berkembang dan terus melahirkan lagi SME yang sustainable. Bukan wujudnya 3 tahun, bukan wujudnya 5 tahun. Alhamdulillah Siti Khadijah tahun ini akan meraihkan ulang tahun ke-15. Dan semua dijemput hadir pada bulan November nanti akan diwar-warkan meraihkan ulang tahun ke-15 Siti Khadijah. Dan kita akan bawa ke kita punya kilang yang dijahit oleh anak-anak tempatan. Tidak ada foreigner menjahitnya, telekong kita, jari-jari emas anak tempatan. Dan ramai yang request nak pergi ke kilang. Dan kilang telekong yang tersohor, yang terbesar, dan itulah satu-satunya kilang telekong yang ada di dunia. Ada di Nilai, Negeri Sembilan. Okey, saya tak cakap pasal 5, tak cakap 7, tak cakap pasal 10. Sebab masa dah tinggal 6 minit je lagi. Okey, saya ceritakan bagaimana 15 tahun dulu bermula. Sebab telekong ni adalah keperluan ataupun pakaian kita, Nusantara, wanita-wanita Nusantara. Dia tak ada di Middle East,
dan tak ada di barat. Dia hanya adalah di Nusantara, di ASEAN, di kawasan-kawasan kita. Jadi kehebatan telekung tu yang dicipta bukan oleh designer, seperti designer-designer hebat sekarang yang kita dengar, nama-nama tersohor. Designer kepada telekung ni adalah para ulama. Kerana apa mereka menciptakan telekung ni? Kerana wanita-wanita yang nak pergi haji dalam kapal waktu zaman 50-an, 60-an pun dalam haji, dalam kapal nak pergi haji pun masih berpakaian, kalau nak masak, nak mandi masih lagi berkemban. Jadi tak ada proper pakaian untuk mengerjakan solat. Maka ulama kata macam mana nak selamatkan wanita aku ni? Macam mana nak bagi proper untuk solat, nak tutup aurat? Maka terciptalah kain kelubung telekung tersebut. Ada 2 pieces kan, atas dan bawah. Jadi dah lama dah ulama tu mencipta dan tak ada siapa nak menginovasikan telekung tu. Maka Allah mengilhamkan kepada saya, diamanahkan kepada saya untuk upgrade telekung tu menjadi satu pakaian yang dipandang mulia, bukan satu pakaian sekadar untuk kita pakai 5 minit solat cukuplah. Seperti saya dulu, sebelum wujudnya telekung Siti Khadijah, ialah jenama Siti Khadijah tapi bermula dengan telekung kan. Saya ni memang pembeli tegar telekung setiap tahun. Waktu nak Ramadan, nak solat tarawih kan lama. Biasa kita semayang subuh, zuhur, asar tu sekejap je, 3 minit, 5 minit, 10 minit. Tapi bila kita nak solat tarawih ni, mengambil masa yang lama. Jadi bila lama kita perlu selesa. Dulu saya beli tak selesa sebab kena pakai anak tudung, kena pakai tudung, lepas tu baru pakai telekung. Jadi bila saya beli setiap tahun tu, saya buat alteration. Bahagian muka sajalah, saya gunting muka dia, saya buat alteration untuk keperluan saya setiap tahun untuk umrah, untuk tarawih dan untuk umrah dan haji. Jadi kawan saya nampaklah, dia kata, telekung kau ni cantik, kenapa tak dikomersialkan, di-sharekan dengan wanita-wanita lain di luar sana? Tu saya jawab balik, saya kata, telekung takkanlah nak dikomersialkan, takkanlah orang nak beli kan. Tapi kerana yalah, kalau kita berniaga ni kita kena betulkan diri kita kan. Kerana tidak saya dengan keegoan saya dengar pendapat kawan, dia kata, bila dia cakap macam tu, saya pun ikutlah membuta tuli. Maka apabila saya buat tu, masa dulu untuk buat muka saya je. Tapi bila nak dikomersialkan, dia kenalah muka kita kan, wanita, walaupun wanita ASEAN ni ada muka kecil, muka besar, jadi saya kena buat R&D. Jadi bila dah siap R&D tu, maka terciptalah saiz S, saiz M dan gunakan kain yang memeri, diinovasikan. Jadi itulah wujudnya, asal usulnya telekung Siti Khadijah. Jadi apabila dah ada yang dah cantik muka tu, saya gunakanlah kain yang berkualiti. Kalau dulu saya beli dalam RM50 tu, kainnya mesti panas. Nak pergi sembahyang tarawih, waktu dulu tak ada aircon pun dekat masjid. Jadi panas, jadi saya pilih material yang selesa. Kemudian saya rapikan jahitan dia. Tak adalah jahitan dia tu macam sekadar nak buat. Jadi semua ketiga-tiga tu muka dah selesa, materialnya okey, jahitannya pun cantik. Jadi apabila dah sedap tu, bagilah kat kawan-kawan. Kawan-kawan kata, boleh komersialkan dah. Maka saya pun terfikirlah, kenapa tak bubuh nama? Sebab masa tu saya tak belajar pun branding ke, positioning ke, ataupun marketing ke. Positioning pun tak tahu. Rupanya saya positioning lah, sebab tu harga dia agak tinggi waktu tu. Dah positionkan Siti Khadijah tu kat mana level dia. Apabila dah saya bubuh nama tu, bukan kerana positioning ataupun branding tadi. Tapi apabila kawan tu dapat beli, kemudian dia nak beli lagi, kalau tak ada branding Siti Khadijah, dia nak beli kat mana? Dia pakai sedap dah ni, tapi tak tahu nak cari kat mana. Jadi wujudlah Siti Khadijah tu. Rupanya asalnya branding tu sebab itu. Tapi sebab saya tak belajar branding, tak belajar marketing. Jadi common sense tu yang membuatkan dia jadi branding. Bila belajar sekarang ni dengan guru-guru marketing ataupun branding,
oh rupanya saya dah buat dulu tapi saya tak tahu itu marketing ataupun branding. Jadi untuk orang beli kemudian nak cari, saya nak beli telekong Siti Khadijah. Senanglah macam tu kan. Maka daripada situlah apabila seorang dapat telekong tu, dia rasa selesa, dia akan beli lagi dan dia share. Bila selesa tu dia akan share dekat semua orang. Tapi bukanlah semudah itu perjalanan 15 tahun. Dia banyak cerita-cerita dia. Apabila dah excited ni, dah ada brand, dah ada nama, dah buat selesa, maka saya pun memberanikan diri buatlah 200 helai waktu itu. Bila dah buat, saya target masa tu memang untuk haji umrah lah, pergi kat travel agent semua. Saya kata bagilah dia, travel agent belilah telekong saya ni, nanti bagilah dia kat jemaah-jemaah. Macam mana nak beli? Tahun 2009 harganya RM235. Saya rasa travel agent gila ataupun saya yang gila letak harga tu. Maka dia tak nak. Pergi lagi satu travel agent, dia pun tak nak. So saya kata mana nak letak ni, duit dah habis buat modal 200 helai telekong ni. Saya pun rasa macam dah dimotivate lah, rasa macam down. Baru diuji sedikit. Apabila bawa balik, saya rasa macam saya macam dah reda. Saya kata tak apalah, rezeki saya bukan di tangan travel agent, rezeki saya di tanganmu ya Allah. Bila kita berserah, kita reda macam tu, dia miracle tu datang. Tiba-tiba saya jumpa dengan jurnalis, dia tulis cerita saya, cerita telekong yang luar biasa ni. Maka dibeli pula oleh satu pengacara TV wanita hari ni. Bila dia beli, dia pakai dia sedap. Bila dia sedap, dia kata, ini sepatutnya kena keluar dalam wanita hari ni. Dia pun jemput saya setengah jam, tak payah bayar 1 sen pun. Jadi apabila keluar setengah jam tu, maka yang 200 tu bukannya habis, malah tak cukup. Bila tak cukup tu, terpaksa ada pre-order. Zaman tu dah ada pre-order. Jadi daripada situlah mula Siti Khadijah membina nama, membina perniagaan ini, dan sampai ke satu tahap challenge yang lain pula. Jadi nak ceritanya bukan sesuatu yang mudah. Langkah yang pertama tu kena gagah dan kena juga bertahan, dan yang paling utama kena berserah. Itulah daripada satu je saya nak bagi, bukan sampai 7, bukan sampai 5, bukan sampai 10. Satu je. Minta maaf lah, bukan nak bohong, bukan nak apa, tapi saja bagi hilang ngantuk. Okey. Baik, terima kasih Puan Hajah Fadilah. Tuan Gubernur untuk beliau. Kalau 10 dia bagi saya malam sekarang tak habis lah kan. Tetapi yang penting kalau kita lihat sekarang ini jualannya mencecah 100 juta ringgit setahun. Betul kan? Atau lebih? Lebih. Saya tahu tahun lepas, tahun berapa entah, saya tahu lebih kurang 100 juta jualannya setahun. But now lebih. Dengan engagement beliau dengan influencer dan seumpamanya, begitu hebat jualannya. Jadi saya fikir itu satu pengalaman yang cukup menarik, dan kita move on dengan Encik Ardi Syafiq Muhammad Arsyad, pengasas Nimrod Holding. Silakan, Saudara Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Panjatkan salam dan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Tuan Mustafa. Terima kasih kepada Yapim kerana menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi pentas dengan orang-orang yang hebat, yang saya rasa macam banyak yang saya perlu belajar daripada tuan-tuan ni semua. But kat sini saya just mungkin boleh share cerita saya. Seorang budak kampung yang datang daripada kampung yang tak ada pendidikan yang tinggi, cuma ada berbekalkan impian dan semangat daripada diri saya sendiri, insya-Allah. So bagi yang tak kenal saya Ardi Syafiq ataupun lebih dikenali sebagai Ardi Damis. Bisnes saya adalah barbershop, kedai gunting rambut, di mana customer kita kebanyakannya para lelaki, dan kita fokus pun memang customer kita kepada customer lelaki.
And mungkin saya boleh ceritakan macam mana saya start and then dekat mana saya sekarang and macam mana ke mana saya nak pergi as a company. Saya start di tepi jalan, pasar malam. Saya buka kedai gunting rambut saya di downtown Ceras, downtown night market pada tahun 2009, iaitu lebih kurang dalam 15 tahun lepas. Di mana time tu saya tak ada idea pun, tak ada plan macam mana, cuma macam mana saya buka bisnes time tu adalah berdasarkan kesempitan wang ataupun terdesak because of saya bekerja macam-macam dekat KL ni. Daripada kampung saya datang naik motor and then saya ada experience melukis di Central Market. Saya bekerja macam-macam jenis kerja and then first business saya pada tahun 2009 tu saya buka kedai baju and then saya convert jadi kedai gunting rambut. And alhamdulillah selepas 15 tahun kita dah ada akademi untuk mengajar budak-budak muda untuk gunting rambut, and alhamdulillah kita dah ada dalam lebih kurang 15 outlets dalam sekitar KL, and insyaallah kita punya goal ataupun kita punya impian adalah nak jadi satu barbershop chain yang besarlah dekat Malaysia dan juga dekat luar negara insyaallah. Jadi saya untuk berceritakan sebelum ni macam mana saya start naik dan jatuhnya saya dalam bisnes, I think saya pun banyak lagi perjalanan yang saya perlu tempuh dekat dalam industri ni. Cuma apa yang saya nak tekankan dekat sini ataupun saya nak share apa yang saya jumpa ataupun saya dapat selepas selama 15 tahun saya dalam berbisnes ni, saya just nak share macam mana perasaan saya sekarang, yang apa yang saya dapat sebelum ni semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun macam mana saya rasa ataupun saya berceritakan segala rintangan saya dalam bisnes ataupun segala goal ataupun dream saya dalam bisnes, dia akan patah balik kalau Allah tak izinkan untuk saya dapat ataupun untuk tim saya dapat apa yang kita orang dapat sekarang, kita akan dapat pun. Walaupun sekuat mana ataupun usaha sekuat mana pun untuk kita dapatkan apa yang nak kita dapat dalam perniagaan walaupun dalam hidup. Saya just cuma nak sharekan yang mungkin kita kadang-kadang terlalai ataupun tersilap pandang yang usaha yang kita buat ni menjaminkan kejayaan dalam hidup kita. But sebenarnya yang menjaminkan kejayaan dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah apa yang kita buat dalam dunia ni akan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan so sepanjang yang saya bisnes selama 15 tahun ni, banyaklah yang saya tempuhi, tapi kebanyakannya yang saya dapat result daripada apa yang saya tempuhi selama 15 tahun ni adalah alhamdulillah sekarang Nimrod Academy yang kita sekarang tengah fokus, kita dapat fokus untuk kita dapat tarik ramai anak-anak muda dekat luar daripada KL ni yang mungkin kekurangan daripada segi pendidikan ataupun tercicir ataupun tak tahu nak ke mana dalam hidup ni, boleh datang ke Nimrod Academy dan kita sharekan pengalaman kita dalam bidang servis which is gunting rambut ni dekat Nimrod Academy, dan sekaligus dapat kita buka peluang untuk budak-budak muda untuk menceburi bidang barbershop dan dapat income ataupun ceburi dalam bisnes barbershop ni sampai ke tahap yang lebih tinggi. InsyaAllah kita punya goal dekat dalam Nimrod ni adalah untuk dapatkan hit first 100 outlets, which is mungkin tuan-tuan perempuan sebelah ni mungkin lebih dah sampai, dah dekat dah. So saya banyak kena belajar dekat orang. Tapi mungkin dekat dalam ni ada entrepreneur ataupun business owner yang mungkin tercari-cari ataupun ingin mendapatkan inspirasi macam mana untuk memandu ataupun nak bawa the company masing-masing. Apa yang saya boleh cakap adalah apa yang based on saya punya experience, keberanian untuk mencuba.
Contoh, saya bagi contoh masa first yang saya start untuk berniaga tu, saya sebenarnya saya tak tahu gunting rambut pun. And saya tak, macam saya cakap tadi, saya tak terfikir macam mana saya boleh ada bisnes gunting rambut. Cuma saya memang terdesak because of duit tak ada. So bila saya start berniaga tu, apa yang saya ada, Allah bagikan keberanian saya untuk gunting rambut, which is saya tak pergi belajar mana-mana. Saya dapat idea daripada masa berniaga tu. Saya balik rumah, saya buka YouTube and then saya search how to cut a hair. So dalam masa sehari 2 hari, saya belajar dekat YouTube. Saya terus buka kedai saya, convert daripada kedai baju pergi ke kedai barbershop dengan tiada pengalaman gunting rambut. Which is time tu apa yang saya rasa saya bersyukur Allah bagi saya keberanian untuk just langgar, untuk buat. Sebab saya punya, kalau ikutkan dalam family saya pun bukannya family yang berniaga ataupun yang biasa dengan bisnes. Mak saya nurse, bapa saya warden penjara. And saya teringin nak berbisnes because of mungkin saya tak boleh bekerja dengan orang mungkin. So bila Allah bagikan keberanian tu, masa first day yang saya buat untuk gunting rambut tu, alhamdulillah dia bagi kecekalan kat saya untuk gunting rambut. Walaupun saya terpaksa tipu sunat. Sebab saya cakap dekat customer first saya tu, saya cakap saya dah lama gunting, dah 15 tahun dalam gunting rambut. Tapi terpaksalah. Sebab apa? Sebab kalau saya tak buat, kalau saya tak ada keberanian tu, tak ada orang pun akan percaya kat saya. Because of saya, business tu adalah service. Dia perlukan confidence. Which is confidence tu yang akan, walaupun kita tak cakap dekat orang yang kita confidence, tetapi dengan kita punya body language ataupun cara kita pembawakan diri kita akan menunjukkan kita confidence. So nak tak nak time tu saya terpaksa untuk confidence and terpaksa tipu sunat. Kan? So moral of the story adalah dalam niaga ni, kalau kita berpandangan jauh ataupun ada dreams ataupun goals yang tinggi, satu benda yang penting adalah keberanian untuk percaya kat diri kita sendiri. Sebab yang buat tu kita. Orang lain ataupun orang yang terdekat, kawan ataupun family just mungkin boleh bagi semangat. Tetapi yang nak menjalankan ataupun nak melakukan benda yang betul dalam bisnes ataupun diri kita adalah kita sendiri. Tapi kalau kita tak ada keberanian untuk membuat, kita tak akan boleh sampai macam mana kita nak pergi itu. So I think benda tu yang saya pegang sampai sekarang lah. Walaupun sekarang saya macam cakap, saya nak pergi ke bisnes yang besar apa semua. Kalau saya tak ada keberanian untuk duduk dengan orang-orang yang berjaya macam ni, saya tak akan boleh dapat sampai ke mana yang Nimrod nak sampai. So insyaAllah itulah saja saya punya pengisian ataupun sharing pada hari ini. InsyaAllah doakan saya, doakan Nimrod untuk sampai tahap lebih tinggi di masa depan. InsyaAllah. Amin, amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Syafiq, Nimrod Holding dengan pengalaman dia. Demikian rupa style rambut ni, apa ni? Nimrod Syafiq. Oh, gunting. Kena orang lain gunting lah, betul lah. Baik, kita bergerak berikutnya dengan Encik Hafiz Yu yang merupakan CEO kumpulan syarikat TDC. Maklum lu apa TDC tu apa kan? Saya cari tak jumpa TDC kan? Okay. Jumpa Terengganu Development. Silakan Encik Hafiz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Xiao Wahau, Ancau Hau. Terima kasih kepada Tuan Ahli Lembaga Pengarah Universiti dan juga Tuan Haji Mustafa Kamil dan juga ahli panel 2 orang yang saya sangat hormati, memberikan inspirasi khususnya Puan Fazilah. Tahun Siti Khadijah didubuhkan adalah tahun saya memeluk Islam. Jadi mungkin antara semua ahli panel sini, saya special sikit kot. Jadi mohon maaf juga sebab bahasa Melayu bukan bahasa ibunda saya. Saya lahir di rumah setinggan, lahir di kampung Cina. Jadi tengok muka Cina-Cina ni betul lah saya Cina. Jadi ada orang juga cakap campur Korea, tapi saya tak tahu itu. Tak boleh nak mengesahkan. Jadi saya pun tak tahu tatuk kandung saya adalah siapa, sebab tu mungkinlah ada darah Korea kot. Jadi lahir di rumah setinggan di kampung Cina di Ipoh, Perak, dan mula belajar bahasa Melayu masa sekolah menengah kebangsaan Gunung Rapat dan kemudiannya SMK Anderson, dan kemudian melanjutkan belajaran di Universiti Malaysia Kelantan.
dan kahwin juga dengan orang Kelantan. Jadi kalau bahasa Melayu saya sikit Kelantan, mohon maaflah. Sebab itulah terjadinya bahasa rojak campur dengan Cina, Melayu, Kelantan dan sedikit bahasa Indonesia sebab selalu berulang Indonesia juga. Soal bisnes kita sudah sampai di Indonesia. Jadi tapak hidayah 15 tahun lepas, sentiasa pergi mana-mana majlis, saya memohon semua doakan saya bukan saja mendapat hidayah tapi mati dalam keadaan tetap sebagai seorang Muslim. Saya sangat risau sebab ada ramai yang meninggal dalam keadaan yang sebaliknya. Jadi itulah apabila Yapim menjemput saya terkejut juga sebab saya rasa saya tak layak ada di pentas ni sebab nama-nama panelis semua hebat-hebat. Saya masih baru 15 tahun dalam perniagaan. Untuk TDC baru masuk tahun ke-8 dan kita baru melebarkan sayap perniagaan kita ke Brunei, Singapura, Indonesia dan juga Afrika sebenarnya. Jadi masih sangat baru 8 tahun. Mengedarnya sebenarnya produk yang tidak begitu glamour, kita menjual susu. Jadi selalu saya cakap saya penjual susu tepi jalan, nama saya Hafiz Hiu. Jadi nama saya meletak diri saya sendiri. Sebab masanya nama mak ayah berikan. Saya ada nama yang mak ayah berikan. Tapi saya juga ada nama yang saya letak sendiri. Iaitu Hafiz Hiu. Asbab sebab penghulu Islam lah boleh pilih nama sendiri. Mungkin sedikit keistimewaan lah berbanding tuan-tuan dan puan-puan lain di sini. Jadi pemula perniagaannya 2009 sebenarnya. Saya mula bisnes tidaklah dengan alasan yang mulia-mulia sebenarnya. Saya mula bisnes sebab saya terpaksa. Saat saya ambil keputusan untuk memeluk agama Islam, saya tahu dugaan saya ke hadapan akan sangat mencabar sebab rakan-rakan lain, saudara-saudara baru ataupun orang bagi mualaf lain, saat memeluk Islam mereka akan dipingkirkan keluarga dan diputuskan support kewangan. Dan masa itu saya baru umur 22, tahun ketiga di Universiti Malaysia Kelantan. Jadi saya perlu bersedia. Jadi saya berniaga tak adalah dengan visi misi yang begitu mulia, seperti ahli panelis kiri kanan juga. Saya mula bisnes sebab saya tahu, kalau mak ayah saya tahu saya memeluk Islam, confirm saya dah kena singkil. Di mana benar-benar terjadilah kemudian hari. Jadi saya mula bisnes sebab nak sara hidup, sebab nak sambung belajar, sebab nak bersiap. Satu hari keluarga saya tahu saya boleh cari makan sendiri. Jadi itu bermula. Dan kemudian bersambung tahun 2015, saya ringkaskan ceritanya panjang, perjalanannya panjang. 2015, banjir besar yang melanda di Kelantan, mungkin ada di sini benar dengar, dan menelan hampir 99% perniagaan saya. Semua kedai-kedai, mesin, saya buat pencetakan pakaian dan cenderamata. Jadi yang sulam-sulam, baju-baju, bila tengok lenyak-lenyak printing macam ni memang nostalgia tu datang. Sebab itulah perniagaan saya dulu pada tahun 2009 sampai ke 2015. Tetapi banjir dalam merampas segala mesin, sulam, heat press, sales screen dan segala-galanya. Habis. Dan memang jatuh terduduk. Tapi masa itu saya ingat satu je. Sebenarnya Allah dah berikan saya satu harta yang paling mahal di dunia. Dan saya kena bersyukur, iaitu hidayah Allah SWT. Dan saya masih ada hidayah itu. Dan saya masih ada anugerah yang paling mahal, harta yang paling mahal di dunia ini. Maka ujian ini hanya sangat kecil. Selagi saya berada dalam naungan dan bimbingan Allah SWT. Dia kutip saya balik daripada bahan api neraka. Menjadi seseorang yang ada peluang gapai syurga Allah. Jadi saya percaya selagi Allah ada, saya masih Muslim, saya masih boleh sujud di sejadah, saya yakin dan percaya saya boleh bangkit. Jadi 2016, macam-macam yang berlaku, saya ringkaskan sebab 10 minit dimaklumkan. Saya bangkit semula 2016, bermula dengan TDC. TDC sebenarnya dia Tunas Duta Cemerlang, bukan Terengganu Development Council. Jadi mula balik sebagai satu biji benih yang kecil yang tumbuhkan jadi satu tunas, sebab tu Tunas Duta Cemerlang. Untuk cemerlang semula. So 2016 bermula semula dengan penghutang, dengan pengedar, dengan pembekal sebab ya semua barang-barang dah kena air dan air banjir di Kelantan dia selut. Jadi yalah faham-fahamlah. Baju, lenyak semua memang semua tak boleh pakai. Bermula dengan berhutang. Dan Alhamdulillah pembekal memberikan tempoh untuk membayar balik.
Dan melalui fasa-fasa yang sangat sukar sebenarnya, sampai hari ini masih saya lost count sebenarnya berapa kerugian, dan tak ingin nak kira pun sebenarnya. Kalau kira kita akan dimotivasi seperti mana Puan Hajar cerita tadi. Jadi pemula semula, pepangkit semula, dan menjadi takut dengan air, pergi pantai takut, pergi sungai takut, pergi tasik takut. Jadi pejabat kita selama ini sejak daripada 2016 semua tinggi-tinggi. Saya duduk pun rumah di atas bukit, pejabat pun letak di atas bukit, kilang pun letak di bukit. Jadi memang semua cari tempat-tempat tinggi sebab fobia trauma sampai ke hari ini. Dan di situ juga sebenarnya Allah memberikan satu peluang bagi saya, satu islah. Daripada membuat pencetakan cermata dan pakaian, saya menukar kepada menjual produk kesihatan. Yang di mana sebenarnya bagi saya peribadi potensi dia boleh pergi lebih jauh sebab dia berasaskan produk berbanding dengan servis. Sebab servis ada kekangan. Saya kena tambah mesin, saya kena buka kedai, saya kena heat press mak-mak kapal, mak-mak baju-baju dan lain-lain. Jadi dia ada kekangan. Tetapi bila produk saya hanya perlu support logistik dan juga support selling melalui e-commerce dan online. Jadi di situlah saya nampak potensinya dan Allah melapangkan rezeki. Dan mungkin pada saat COVID ramai orang mengalami masalah, tetapi pada Day 1 2016 mula TDC memang letak di mindset takut banjir sekali lagi. Jadi segala benda kita letak online. Jadi kita ada e-commerce, kita punya accounting pun buat online, kita punya HR management online. Jadi basically bila saat sampai time betul-betul COVID tu, sebenarnya kita staff dah ready dah. Boleh work from home, boleh uruskan apa-apa saja. Dan kebetulan kita buat produk makanan dan minuman. Jadi dapat kelonggaran, kita boleh buka warehouse kita untuk buat stock out melalui logistik. Jadi maka bisnes kita kurang affected sampai ke hari ini, Alhamdulillah. Dan kita terus mengembang, malah produk kita benar mendapat Malaysia Board of Record. Sampai ke hari ini sudah 3 years in the going sebagai produk susu kolostrum yang paling laris di Malaysia. 3 years on the going. Jadi sampai ke tahun lepas, tahun ini tak habis lagi. Jadi itulah perkembangan yang cuba untuk lakukan. Tetapi macam mana pun harapannya nak terus grow lagi. Sebab selalu saya cuba membawa pematuhan syariah dalam apa-apalah. Jadi license apa segala yang perlu minta kita minta, yang tak perlu minta pun kita minta. Sebab senang kita nak ekspor keluar dan lain-lain. Jadi kita ada kelulusan dari segi Kementerian Kesihatan, ada mesti ISO, HACCP, dan kita satu-satu je syarikat swasta yang tak ada kaitan langsung dengan agama, kita pergi mohon sijil MS daripada SIRIM untuk pematuhan syariah dalam pengurusan berkualiti. Jadi sebenarnya biasa yang memohon adalah Jabatan Agama ataupun macam YAPIM dan lain-lain. Tapi kita satu-satu syarikat swasta bagi memohon sijil MS itu. Dan teruskan sampai di Indonesia pun kita luluskan BIPOM, Majlis Ulama MUI, Majlis Ulama Islam Indonesia meluluskan halal dan lain-lain. Jadi itulah pegangan kita sampai ke hari ini. Do it right, start it small, dream big, but we move very fast, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Surah Fiz Hugh atas perkongsian. Tepukan gemuruh untuk beliau. Pengalaman pahit jatuh bangkit sebagai seorang usahawan. Kita dalam 5 minit ke 6 minit lagi. Ada banyak soalan di sini saya tengok. Bagaimana tackle gaji staff untuk stay lama. Mohon share tip kejayaan tuan-puan dalam menjana dan meneruskan perniagaan kitab ini. Bos Nimrod boleh buat ke harga gunting untuk student. Okey, boleh share tip juga. Tengok Khadijah memang terkenal, ruang kualiti yang tinggi dan seumpamanya kan. Saya bagi dalam round kedua ini sekaligus penggolongan untuk 2 minit seorang. Siapa nak mula dulu? Sekaligus mungkin respons secara ringkas kepada soalan-soalan, 4 soalan yang telah dikemukakan sekaligus. Silakan, Puan nak mula dulu, Puan. Puan Fadilah, boleh mula dulu kan? InsyaAllah. Silakan. Jawab pembeli sebahagiannya terus kepada penggolongan lah. Itu adalah tips tadi dah sebut sebahagiannya. Tips mengekalkan perkembangan ekonomi. Okeylah, silakan. Puan Hajar Fadilah. Setiap kali saya dipanggil untuk sharing ni, sebenarnya bukanlah untuk saya mengajar, tapi untuk ibu-ibu bercerita kepada anak-anak tentang pengalaman, tentang apa yang patut boleh buat, apa yang tak patut boleh tak kena buat, dan juga kita memberi express
way supaya tak langgar apa yang kami dah langgar. Bukanlah kata yang ke atas pentas ni lebih bijak. Tak, sebenarnya kita belajar bersama-sama. Balik kepada soalan mengekal pegawai. Kalau waktu pandemik, cuba tuan-tuan perempuan bayangkan, waktu tu kita ada dalam 44 ke 45 butik Siti Khadijah. Bila keluar je muka Tan Sri Muhyiddin dekat live tu, dia kata tutup semua. Bayangkan itu adalah 90% sumber pendapatan saya, keluarga saya dan staf-staf saya. Gaji di situ, sewa di situ, semua daripada situ. Bayangkan paip air yang mengalir deras tu kena tutup. Apa nak buat? Adakah kekuatan kita? Seperti yang ini cakap, tak ada. Tak ada pertolongan lain selain daripada yang dia. Yang maha mengurus, yang maha mengatur. Kita boleh cakap aja kat sini. Tapi bila, janganlah duduk berserah aja, serah pada dia, duduk kat tika semayang je, tak. Allah tu akan mengilhamkan. Bayangkan 10% daripada 90% daripada butik, maknanya daripada offline, 10% saja jualan daripada online. Kalau dah tutup tu, yang 90% tu, 10% tu nak makan 3 hari pun tak cukup. Kita tak tahu berapa lama kena tutup. Jadi terpaksalah di 100%kan online tu. Bagaimana? Persediaan tak ada, kekangan banyak. Waktu itu Allah mengilhamkan untuk kita, waktu itu persediaan raya, stok tengah banyak. Maka kita mewar-warkan juga pembelian secara online. Keluar iklan kat sana sini semua untuk beli online. Maka berebut-rebutlah orang beli online. Orang lain pun berebut sebab dia tak boleh keluar. Maka beli online. Dia tak pandai makcik-makcik beli online pun suruh mak anak beli. Maka crashlah website pula. Dah ada nak beli tapi crash pula website. Sebab laluan selama ni sempit je. Sekali datang menderu-deru kan. Dah crash, macam mana pula? Dapat pula ilham. Kita tumpang Shopee. Kita sebutlah kat sini kan. Kita tumpang dia punya laluan. Maka daripada situlah bermulanya naiklah daripada 10% ke 30%, 5%. Dan Alhamdulillah lah, sale waktu COVID tu sama dengan sale tahun lepas. Waktu tu masih tak banyak lagi, belum sampai 100 juta. Dan dapatlah kami bayar gaji waktu tu. Walaupun bulan pertama tu agak kritikal, terpaksa dicutikan, buka pula ejen, jadikan dia orang dropship untuk bekerja di rumah, jualan macam berniaga bukan makan gaji. Maka laluan-laluan perit, payah, pahit, berduri, semua tu terpaksa dilalui lah. Tapi bukan saya sendiri, saya bersama tim-tim ataupun staf yang setia, yang dah kita ajak, yang kita didik untuk sama-sama berkorban, menikmati waktu senang, berkorban waktu susah. Itulah perjalanan Siti Khadijah menghadapi pandemik waktu itu. Terima kasih Puan Haja Fadilah. Saya diberi maklumat isyarat masa dah tamat. Walaupun sepatutnya saya patut adil bagi setiap orang tu bercakap, tapi tak apalah, bolehkan kita bagi laluan. Kalau penganjur kata masa dah tamat, alhamdulillah. Saya agak walaupun ringkas tapi input penting kepada suatu kegerakan kita membina usahawan madani, usahawan baharu yang berjaya dan boleh membentuk. Soalan-soalan ada banyak. Saya tengok ada 8-9 soalan sebentar tadi. Semua penting-penting belaka. 7-8-9 soalan sebenarnya. Tak sempat nak jawab semua. Masa kita melentir nanti, Encik Hugh, Encik Hafiz dan Encik Syafiq boleh respon. Kita jumpa nanti kan. Yang penting kemudiannya, kita menggerakkan perubahan kepada yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perlu ada revolusi budaya di kalangan usahawan muslim, usahawan madani
yang kita boleh ungkapkan tadi, yang menekuni 6 rukun madani yang tadi diungkapkan oleh PMX kita. Dalam masa yang sama, saya yakin bahawa ketiga-tiga panel kita mengatakan bahawa sentiasa terus belajar untuk meningkatkan jualan produk kita, keterampilan produk kita, visibility company kita. Ini semua penting untuk kita belajar, untuk kita berjaya, dan asasnya kita yakin Allah Ta'ala dan kemudiannya terus belajar. Minal mahdi ilal lahdi. From cradle to graveyard, seeking knowledge. Dan juga kalau orang Tionghoa dia kata apa? Wei tau lao, shui tau lao. Mana lebih kurang begitulah. Lifelong education. Terus belajar. Orang India kata apa? Kalbi pira pemutal, yerapi barai. Dengan itu saya fikir cukup sekadar itu dahulu. Ada banyak boleh kita sembang. Nanti 3 panel kita berikan tepukan gemuruh kepada Puan Hajah Fadilah Endah Sulaiman, pengasas Siti Khadijah. Juga tepukan gemuruh untuk Encik Adil Safiq Muhammad Arsyad, pengasas Nimrock Holding. Dan yang ketiga lah Bon Alis, Encik Hafiz Hiu, CEO Kumpulan Syarikat ADC. Dengan itu saya kembali kepada MC kita untuk urusan selanjutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.